Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua anak-anak murid cikgu yang tengah tengok video ni. Okey, untuk kelas kita kali ini, geografi tingkatan 1, kita akan sambung terus daripada apa yang kita dah belajar pada bulan lepas. Untuk bulan lepas, kita dah belajar untuk bab 9 iaitu pertempatan di Malaysia. Okey, sekarang ni untuk bulan ini, kita akan masuk terus kepada bab 10. Bulan lepas pun last video cikgu dah masuk sikit untuk bab 10 iaitu 10.1 dengan 10.2. Jadi sekarang kita terus sambung untuk 10.3 pula. Okey, untuk 10.3 ni tajuk dia ialah sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Okey. So kita terus tengok sungai yang pertama iaitu Sungai Mekong. Okey, untuk Sungai Mekong ni dia merupakan sungai yang terpanjang di Asia Tenggara iaitu dengan kepanjangan 4,880 km. Dalam kawasan Asia Tenggara, Sungai Mekong ni merupakan sungai yang paling panjang lah, okey, yang terpanjang sekali. Berapa panjang dia? 4,880 km. Lepas tu kita tengok poin yang kedua, Sungai Mekong dia berpunca daripada dataran Tibet di utara, mengalir ke Yunnan di China, Myanmar, Laos, Thailand, Kemboja dan juga Vietnam. Okey, so kawasan dia meluas. Kawasan yang dilalui oleh Sungai Mekong ni luas, okey. Lepas tu kita tengok poin yang ketiga, Sungai Mekong ni dia digunakan oleh 90,000 penduduk iaitu untuk kegunaan domestik dan juga aktiviti pertanian. Domestik ni apa? Domestik ni maksudnya macam pengangkutan lah, okey, untuk kegunaan seharian diorang. Dan juga aktiviti pertanian. Diorang menggunakan air daripada Sungai Mekong ni untuk mengairi kawasan pertanian diorang. Untuk poin yang keempat, kawasan penanaman sawah padi dengan keluasan 140,000 km persegi. Okey. Dan poin yang terakhir ialah Sungai Mekong ni juga dia digunakan dalam industri pelancongan sebab Sungai Mekong ni dia merupakan salah satu tarikan yang terdapat di Asia Tenggara. Jadi kebanyakan orang diorang daripada luar negara diorang datang untuk tengok Sungai Mekong ni lah. So diorang macam jalankan aktiviti pelancongan dekat situ. Okey. So itu untuk Sungai Mekong. Kita akan lihat kepada 5 sungai ataupun tasik utama yang ada dekat Asia Tenggara ni. So ini untuk Sungai Mekong. Seterusnya kita beralih pula kepada sungai yang kedua iaitu dipanggil sebagai Sungai Irrawaddy. Okey, Sungai Irrawaddy ni dia merupakan sungai yang terpanjang di Myanmar. Okey, jangan confuse Kalau Sungai Mekong tadi dia sungai yang terpanjang dekat Asia Tenggara. Dalam keseluruhan kawasan Asia Tenggara, Sungai Mekong ni dia sungai yang terpanjang. Tapi Sungai Irrawaddy ni dia terpanjang juga tapi bukan di Asia Tenggara, dalam Myanmar sahaja. Okey, dia dalam Myanmar sahaja dia merupakan sungai terpanjang. Berapa panjang dia? Panjang dia ialah 2,293 km. Lepas tu kita tengok poin yang kedua. Sungai Irrawaddy ni dia mengalir dari utara ke selatan dan berakhir di Laut Andaman. Okey. Poin yang ketiga, sungai ini diguna sebagai perhubungan dan pengangkutan macam dekat Sungai Mekong tadi juga. Okey, diorang menggunakan sungai ini sebagai laluan untuk pengangkutan iaitu menggunakan bot, sampan, perahu, semua itulah. Okey. Serta membekalkan sumber air dan juga sumber protein. Sumber air diorang menggunakan air itu untuk minuman lah. Okey, diorang akan filter, diorang bersihkan. Lepas tu air tu diorang digunakan untuk kegunaan seharian diorang. Sumber protein maksudnya dalam sungai tu diorang boleh dapatkan ikan dan benda-benda yang diorang boleh makan lah. Okey. Seterusnya kita tengok poin yang keempat. Kawasan tanah pamahnya dikenali sebagai Delta Irrawaddy, sering ditanam dengan sawah padi. Okey, kawasan Delta Irrawaddy ni dia sering ditanam dengan sawah padi sebab bila ada sumber air yang mencukupi, senang untuk penduduk-penduduk dekat kawasan sekitar Sungai Irrawaddy ni untuk jalankan aktiviti pertanian sawah padi diorang. Jadi itu serba sedikit mengenai Sungai Irrawaddy. Seterusnya kita pergi pula kepada sungai kita yang ketiga. Okey, yang dipanggil sebagai Menam Chao Phraya. Menam Chao Phraya ni dekat Thailand. Okey. Kita tengok poin yang pertama. Menam Chao Phraya ni dia merupakan sungai yang terpanjang di Thailand iaitu 372 km. Okey. Kalau Sungai Mekong terpanjang di Asia Tenggara, Sungai Irrawaddy terpanjang di Myanmar, Sungai Menam Chao Phraya ni pula dia merupakan sungai yang terpanjang di Thailand. Okey.
Poin yang kedua, sungai ini mengalir dari utara Thailand ke Teluk Siam. Kawasan lembahnya kaya dengan tanah aluvium dan sesuai dengan penanaman padi juga. Okey, kalau kita perasan dekat Mekong, Irrawaddy dengan Menam Chao Phraya ni, tiga-tiga ni dia kaya dengan penanaman padi. Okey, penduduk-penduduk yang duduk di sekitar sungai-sungai dengan tasik ni, diorang banyak menjalankan aktiviti penanaman padi. Poin yang keempat, sungai ini berfungsi sebagai jalan pengangkutan utama di Thailand, mengangkut kayu balak dan juga barangan pukal. Okey, macam dekat sungai sebelum ni juga. Okey, kita tengok diorang banyak menggunakan sungai ini sebagai laluan untuk pengangkutan, kegunaan domestik. Okey, sama juga dekat Thailand, diorang guna sebagai jalan pengangkutan utama diorang. Diorang juga gunakan sungai ini untuk mengangkut kayu balak daripada hutan. Okey, diorang nak bawa keluar daripada hutan, diorang gunakan kapal, gunakan sungai. Okey. Seterusnya, poin yang kelima, Bandaraya Bangkok terkenal dengan pasar terapung dan diberi gelaran Venice Timur. Okey. Pasar terapung maksudnya diorang menjalankan aktiviti jual beli diorang, aktiviti perdagangan diorang dekat tepi-tepi sungai tu. Okey, dan diorang punya, sebab itu diorang dipanggil sebagai pasar terapung, sebab diorang punya kedai tu memang betul-betul dekat atas permukaan sungai tu, dan dekat situ memang dekat tengah-tengah tu memang pelancong lalu lalang naik perahu, naik bot ke, naik sampan ke, dan belah kiri kanan diorang memang ada orang berniaga lah. Okey, sekarang kita akan cikgu akan tunjuk video dia. Okey, ini ialah video Menam Chao Phraya. Okey, keadaan dekat sungai Menam Chao Phraya tu macam mana. Dia memang sentiasa padat dengan pengunjung. Okey, diorang memang sentiasa penuh dengan pelancong-pelancong daripada luar negara. Diorang naik sampan, naik perahu, naik bot, dan diorang akan lalu dekat kawasan tu lah. Okey, sebab itu memang kawasan tarikan pelancongan. Okey, itu untuk Menam Chao Phraya. Seterusnya kita beralih pula kepada sungai kita yang kelima, iaitu ini merupakan tasik. Okey, nama dia Tonle Sap. Okey, Tonle Sap ni merupakan tasik yang terletak dekat dalam kawasan Asia Tenggara. Okey, kita tengok poin yang pertama. Tonle Sap ni dia terletak di Kemboja. Okey, dekat Kemboja. Dia merupakan tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Asia Tenggara, iaitu seluas 2,569 km persegi. Okey, tasik air tawar semula jadi yang terbesar. Seterusnya, poin yang ketiga, berfungsi memenuhi keperluan domestik penduduknya dan juga mengairi kawasan pertanian, terutamanya penanaman padi juga. Macam kita dah tengok dekat Sungai Mekong, Sungai Irrawaddy, Menam Chao Phraya, dekat Tonle Sap pun dia ada mengusahakan tanaman yang sama, iaitu penanaman padi juga. Okey. Seterusnya kita tengok poin yang keempat. Tonle Sap ni dia membekalkan ikan air tawar dan juga aktiviti perikanan yang dijalankan sepanjang tahun. Dia membekalkan ikan air tawar kepada penduduk-penduduk yang duduk dekat sekitar tasik Tonle Sap tu lah. Okey, dia membekalkan sumber protein dan makanan kepada penduduk-penduduk. Seterusnya, poin yang terakhir, tasik Tonle Sap ni dia berupaya menarik kedatangan pelancong dan juga boleh dimudiki hingga ke Sungai Mekong. Diorang boleh gunakan tasik ini untuk mudik ke Sungai Mekong juga. Seterusnya, kita beralih pula kepada tempat yang terakhir, iaitu Danau Toba. Okey, Danau Toba. Danau Toba ni terletak di mana? Danau Toba ni dia terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Okey, poin yang kedua, Danau Toba ni terbentuk di kawasan gunung berapi yang berlaku sejak 73,000 hingga 75,000 tahun yang lalu. Okey, maksudnya dia dah terbentuk lama dah. Poin yang ketiga, Danau Toba ni dia mempunyai 100 km panjang, 30 meter lebar dan juga kedalamannya sehingga 500 meter. Okey. Terdapat sebuah pulau di tengah-tengah tasik, iaitu Pulau Samosir. Okey, pulau ini terbentuk disebabkan pergerakan magma di bawah tasik. Selain aktiviti pelancongan, tasik ini juga berfungsi untuk keperluan domestik dan juga mengairi aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian apa dia tak ada bagi tahu. Okey. So, fungsi dia pun sama macam dekat sungai dan tasik yang kita dah tengok sebelum ini. Dekat Sungai Mekong, Irrawaddy, Menam Chao Phraya, Tonle Sap. Dekat Danau Toba ni pun dia menggunakan sungai ini sebagai keperluan domestik untuk penduduk-penduduk yang duduk di sekitar dia lah. Okey. So, ini serba sedikit ciri-ciri yang kita boleh nampak dekat Danau Toba ni. Danau Toba ni bukan tempat yang kecil, dia merupakan satu tempat yang luas. Okey, so dia ada banyak kawasan dekat sekitar kawasan Danau Toba ni, dia ada banyak kawasan-kawasan lah. Okey.
Jadi itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Cikgu hanya nak habiskan terus bab 10 ni sebab kita dah start bab 10 daripada untuk bulan lepas. Jadi sekarang ni cikgu habiskan terus bab 10. Dan untuk latihan kita kelas kali ini, cikgu nak pelajar semua buka kepada modul yang dah diberikan ni. Okey, buka modul ni dan refer kepada muka surat 8, 9 dan juga muka surat 10 ni. Okey. Dalam modul kali ini daripada muka surat 1 sampai muka surat 4 ini semua merupakan nota. Okey, ini semua merupakan nota-nota ringkas yang cikgu sediakan untuk bab 11 yang kita akan tengok untuk kelas akan datang. Okey. So ini untuk nota bab 11 sahaja, nota ringkas. Dan sekarang ni untuk muka surat 5, 6 dengan 7 cikgu dah suruh pelajar buat untuk kelas bulan lepas, kelas terakhir bulan lepas. Jadi itu tak payah buat dah. Sekarang pelajar terus buat muka surat 8, muka surat 8 ni, muka surat 9 ni dan juga muka surat 10 ni lah. Okey, 3 muka surat ini saja. Itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Kalau ada apa-apa soalan yang pelajar tak faham, penerangan cikgu yang agak mengelirukan ke, pelajar boleh ajukan soalan dekat grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab dan kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.